Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi terjah CMK TV Suara Rakyat Marhain. Kali ini saya nak menjawab sedikit komen yang dibuat oleh puak-puak Rohingya yang telah melontarkan komen-komen mereka di dalam posting kita yang terdahulu. Yang antara lain mengatakan warga Rohingya yang mencabar Ustaz Sophian itu dah mohon maaf. Yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu nak mohon maaf? Kerana dia hanya bercakap ataupun menulis di dalam komen. Dia macam-macam lagi lah. Dan hari ini saya nak jawab sedikit. Saya nak beritahu yang sebenarnya dalam komen tersebut, Saudara Arshan ini telah membuat satu kenyataan yang mencabar. Maknanya dia berkata kalau Ustaz ini berani, datanglah ke Kuantan cari kedai dia kan. Dia ada 4 kedai di dalam Bandaraya Kuantan, yang mana isterinya orang Melayu, Bumiputera. Jadi dia mencabar. Jadi isu dia mencabar. Jadi bila mencabar, dia perlu keluarkan kenyataan, minta maaf sebab kita jumpa dia. Kalau tak jumpa, itu cerita lain. Kamu boleh menyorok dalam gua, menyorok di mana-mana saja yang kamu boleh menyorok. Masalah dia sekarang ni, keempat kedai runcit Rohingya ini telah ditemui. Kaya beb, duduk dekat Malaysia kaya beb. Orang Malaysia nak buka satu kedai pun kadang-kadang tidak mampu. Dia boleh buka 4 kedai, kaya raya. Ramai pula warga-warga Malaysia yang support kedai ini. Jadi saya nak beritahu lah, masa bila dia minta maaf, yang tulis minta maaf tu ialah anak dia yang buat komen, yang hantar komen personal, message kepada saya, meminta maaf bagi pihak ayahnya atas kenyataan yang keterlaluan itu. Dia yang menulis komen itu, kan? Dia yang menulis mesej itu, bukan ayah dia meminta maaf secara terbuka. Dan ketika saya bertemu petang itu, saya juga menyuruh dia mengeluarkan kenyataan minta maaf, tapi dia belit sana belit sini. Dia tak nak minta maaf. Bagi dia benda dia buat tu betul. Apa yang Ustaz Sophian tu terjah sana sini dekat nilai itu salah. Dia yang betul. Maknanya di Malaysia ini warga asing buat apa saja mereka semua betul, kita yang salah. Aduh, letih betul lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula geng-geng dia kata, kenapa perlu nak minta maaf? Sebab dia hanya keluarkan komen saja. Komen kamu itu dibaca oleh ramai orang. Komen ni kamu itu telah menyakitkan hati kami, rakyat Malaysia, telah menyebabkan kami terluka. Kamu cabar, kalau berani cari di Kuantan. InsyaAllah kita akan cari lagi nanti. Kita akan cari lagi banyak lagi kedai-kedai warga asing yang terdapat di Bandaraya Kuantan dan bandar-bandar di seluruh negara. Kita akan terjah. Kita akan dedahkan kepada kerajaan. Kita akan bantu kerajaan untuk menyaksikan inilah fenomena kebanjiran premis-premis warga asing yang tidak terkawal dalam negara kita. Kita bantu. Kita tak nak dengar bahagian dia guna nama orang ni, dia kahwin orang ni, kita tak dengar. Yang kita nak tahu apa yang kerajaan nak lakukan untuk kembalikan keselesaan dalam negara ini. Kita tidak mahu mereka-mereka ini akhirnya menjadikan anak-anak kita sebagai kuli. Mereka jadi tuan di negara ini. Mereka pelarian, terutamanya Rohingya ini. Macam mana dapat IC pun tak tahulah. Ini pun kita akan siasat sehingga ke lubang cacing. Jadi tolong beritahu kepada mereka-mereka warga-warga asing di seluruh negara ini, supaya berhati-hati mengeluarkan kenyataan, komen-komen. Jangan nak belagak sangat nak komen. Konon anda berada di tempat yang betul. Anda masuk ke negara ini pun dah salah. Anda jadi warga asing dengan kad UNHCR yang anda boleh beli dengan harga beberapa ratus ringgit itu. Anda rasa anda adalah rakyat Malaysia. Anda boleh bawa motor, bawa kereta, bawa lori, bawa van, bawa apa saja sesuka hati anda, tanpa mempedulikan undang-undang di dalam negara ini.
Ini isu dia, kan? Jadi isu dia, anda datang sebagai pelarian, anda boleh berkahwin. Mana ada law? Mana ada law? Ya, pelarian tetap pelarian. Anda sepatutnya berada di tempat perlindungan, tempat paling bukan anda boleh bertebaran di seluruh negara. Seolah-olah anda rakyat Malaysia, anda dapat kemudahan-kemudahan, menikmati faedah-faedah yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat kita. Kalau dah 2.7 juta warga asing berada dalam negara ini, sebab itulah beras tak cukup, gula tak cukup, minyak masak tak cukup. Subsidi sepatutnya diberikan kepada rakyat negara ini. Subsidi gula, beras, tepung semua ni habis disapu oleh puak-puak warga asing. Akhirnya kita merintih, tak ada barang ni harga perlu. Ini yang kita tak nak, menyusahkan rakyat negara ini, menyusahkan kita sebagai warga negara Malaysia yang sepatutnya dipertahankan hak-haknya. Ini yang berlaku, saudara. Sebab itu kita menentang, sebab itu kita perjuangkan isu ini. Jadi, saudara di seluruh Malaysia, jangan lupa guna handphone masing-masing, ambil gambar, ambil video premis warga asing, dan biar kita sebarkan, biar semua orang tahu, biar kerajaan tahu. Kita bantu kerajaan, kita bantu pihak berkuasa untuk memudahkan kerja-kerja mereka. Tak payahlah nak cerita, oh kedai ini milik orang tempatan. Kita tahu dah semua tu. Kita tahu dah anda gunakan IC orang tempatan. Kita tahu dah anda bayar bulan-bulan. Kita tahu dah, tak payahlah nak kata anda berkahwin dengan rakyat Malaysia kerana cinta. Anda dah ada bini dekat negara masing-masing. Banyak kita juga ada kes. Macam mana dia kahwin dengan rakyat Malaysia, dah dapat duit kaya-kaya, dia cabut balik negara dia, dia tinggal bini dia dekat sini dengan hutang bank semua. Sebab beri gunakan nama itu tadi. Ini yang berlaku. Kerajaan harus mengambil tindakan. Tolonglah kerajaan, tolonglah jangan membuat rakyat terus terhimpit dan terhina. Dibuat dek warga asing ni. Negara ini macam dia yang punya. Cuba bayang kalau kita pergi negara mereka, buka kedai sesuka hati, berniaga sana sini sesuka hati. Cuba bayangkan, ada pula yang kata, oh kita sesama Islam, jangan cuba untuk merosakkan, fokuskan tentang Palestin. Ya betul, kita sesama Islam, tapi bukan dengan Islam itu kamu semudah itu saja boleh duduk dekat negara orang lain, kemudian kamu sapu bersih segala kemudahan-kemudahan untuk rakyat di negara tersebut. Kemudian kamu buat sesuka hati seolah-olah negara itu tidak ada undang-undang. Ini yang kita Islam juga. Kalau berani kamu pergi duduk Arab Saudi, pergi duduk kat negara-negara Islam tu, kalau berani masuk, InsyaAllah kita selamatkan negara ini, selamatkan tanah air kita, selamatkan Malaysia. Karena itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.